Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sajemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Ada 4 orang ya tuan-tuan. Hujan kot no. Mudah-mudahan mailah yang lain ni tuan-tuan. Saya fikir jugalah kalau lah aku Abang Hilmi dah tak ada ni macam mana lah. Kita mana tahu kan. Saya nampak di surau Lembah Beriah. Surau apa? Wan Jamal, Wan Ibrahim Wan Jamal ke? Wan Ibrahim Wan Ibrahim Wan Jamal ke? Jadi di surau tu dulu yang uruskan Ustaz Zulkarnain. Sama juga di markas Bukit Merah. Jadi dia yang uruskan. Jadi saya memang pergilah kuliah saya di markas Bukit Merah dan di surau Lembah Beriah. Tapi bila dia dah meninggal dunia ni memang tak ada lah. Azra'i tak tahulah dia ke mana. Bolehlah kot pelan-pelan nanti kot. Tapi banyak start dah. Surau di apa? PPRT Beriah dah start dah, lama dah. Wan Jamal belum start, tak tahulah. Tapi Ustaz Zulkarnain tu semangat dia. Ada apa-apa dia lah mesej saya, maklum. Azra'i. Jadi apa, saya tengok kalau sini tak ada Abang Hilmi ni, tak tahulah surau ni je tuan-tuan. Mudah-mudahan kita doa sama-sama lah umur Abang Hilmi panjang lah. Tahu sampai dalam 70, 80 ke 90 ke tuan-tuan. Nak untuk surau ni. Mudah-mudahan dipanjangkan umur Abang Hilmi, mudah-mudahan dimurahkan rezeki lah. Gitulah. Mati dalam iman tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita berhenti di mana ni tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak tuan-tuan? Ya, huraian apa? Huraian zikir lepas mayang kan? Huraian zikir lepas mayang. Oh, ada. Saya ingatkan bagawi tadi. Alhamdulillah. Jadi ada lagi lah tuan-tuan. Baik, jadi hari tu dah kita dah aruh lah. Malam ni pun ada aruh juga ni, orang alat bungsu katanya. Baik. Chef mana? Chef tengah masak pun, Abang Aziz. Baik. Dia lupa tak makan lah kita malam ni tuan-tuan. Baik tuan-tuan, tak apa. Kita tengok muka surat 69 tuan-tuan. Pada yang ada kitab 69. Jadi kita berhenti di huraian syahidallahu annahu. Huraian zikir lepas mayang. Huraian zikir lepas mayang. Baik, kita tengok yang ke-11. Zikir yang ke-11. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Surah Ali Imran ayat 18. Allah menerangkan. Syahidallah, Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti. Menerangkan dengan dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Jadi Allah Ta'ala beritahu pada sekalian alam, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tuan-tuan nampak pendek je tuan-tuan, tapi dia ada satu mesej yang jelas. Mesej dia apa tuan-tuan? Daripada dulu lagi tuan-tuan, pada zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, Nabi ni kalau diutuskan, Nabi sebut benda yang sama. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak diutuskan rasul sebelummu wahai Muhammad melainkan kami wahyukan kepadanya tiada Tuhan melainkan aku, sembah aku.
Makna dia tuan-tuan, manusia ni dia yakin ada Tuhan. Cuma kadang-kadang dia tersilap. Dia pergi sembah Tuhan selain pada Allah. Tu yang ni. Allah bagi tahu tiada Tuhan yang berhak disembah. Adapun sembah selain pada Allah tu tuan-tuan kita panggil taghut. Nah, orang sembah batu ke, sembah matahari ke, sembah selain pada itu taghut tuan-tuan. Jadi boleh katakan manusia ni secara fitrahnya percaya ada alam ni ada Tuhan. Alam ada Tuhan. Daripada dulu kita tuan. Jadi Allah bagi tahu tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Baik. Yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam. Yang mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan. Jadi Allah Ta'ala yang berhak disembah dan Allah Ta'ala yang mentadbir seluruh alam dengan keadilan. Tuan-tuan. Sini sedikit tuan-tuan huraian. Disebut di sini qa'iman bil qist. Allah mentadbir alam dengan keadilan. Tapi kita tengok tuan-tuan, kat dunia ni ada orang zalim sampai ke mati dia tak kena hukuman pun. Betul tak? Ada orang yang kena zalim ditindas sampai ke mati pun dia tak dapat keadilan. Berapa ramai orang yang di dunia ni tuan-tuan, harta dia dirampas, dia ditindas oleh orang atasan, betul tak? Tapi dia tidak dapat keadilan. Berapa banyak orang yang miskin di Afrika tuan-tuan yang tak ada makan, betul tak? Miskin tak ada makan. Berapa banyak orang Islam yang di mana Togo dan sebagainya kan, belah Afrika, di India yang susah, di Syria tuan-tuan. Bagaimana umat Islam yang ditindas di Syria mati hampir 1 juta, umat Islam di Iraqnya, umat Islam di Afghanistannya, betul tak? Mereka dibunuh, tidak dapat pembelaan. Tapi di sini qa'iman bil qist. Allah Ta'ala ni mentadbir dengan adil. Tapi bila kita tengok di dunia ni tuan-tuan, banyak pemimpin-pemimpin yang zalim, dia mati pun relax sampai mati. Kita harap pembalasan pada dia, tapi tengok relax dia. Dan banyak orang yang buat jahat, kita tengok tak kena pembalasan. Kita tengok zahir lah. Jadi macam mana kita nak faham keadilan Allah? Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, mungkin tak pernah sebut kot. Nabi Musa AS ketika mana dia bermunajat dengan Allah di Bukit Tursina di Mesir kan. Nabi Musa ni bercakap dengan Allah, bermunajat. Jadi Nabi Musa minta pada Allah, ya Allah perlihatkan padaku keadilanmu. Nabi Musa nak tengok keadilan Allah pada makhluk dia. Kata Allah pada Nabi Musa AS, kau takkan faham, kau takkan sabar, tak boleh tengok, tak faham dan tak sabar. Kita tak faham tuan-tuan, akal kita tak sampai. Tapi Nabi Musa nak tengok juga. Kata Allah pada Nabi Musa, turun daripada Bukit Tursina, duduk di mata air. Di tepi Bukit Tursina tu ada mata air, tempat orang berhenti ambil air minum dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala kata tunggu di situ, tunggu saja, tengok saja. Maka Nabi Musa pun tengok, tunggu tengok. Maka datanglah seorang saudagar yang kaya, dia ambil air dan dia tertinggal uncang emas dia, uncang duit emas, dan dia pun pergi. Kemudian datang pula seorang budak kecil. Budak ni datang tengok ada uncang emas, budak ni ambil, dia bawa balik. Budak ni ambil uncang emas tu. Selang berapa lama datang seorang lelaki buta. Datang nak ambil air semayang, nak semayang. Kita tahu umat terdahulu dia semayang 2 waktu tuan-tuan. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. 2 waktu 4 rakaat sehari semalam. Kita lagi banyak lah. Kita 5 waktu 17 rakaat sehari semalam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita umat yang paling ramai dalam syurga, paling tinggi darjat. Sebab tu kita banyak ibadah. Nanti kita sebutlah tuan-tuan, akan datang nak hurai. Jadi tuan-tuan, bila datang lelaki buta ni ambil semayang, nak semayang, datang balik saudagar tadi. Saudagar tu dia datang tanya, nampak tak uncang emas aku tinggal kat sini? Dia kata tak nampak. Lelaki buta mana nak nampak? Kawan nak ambil semayang, nak semayang. Dia kata mana boleh tak nampak, mesti hang yang ambil. Saudagar tu tuduh yang buta. Yang buta kata tak ada, dia tak ambil. Saudagar ni sakit hati, bunuh si buta tu. Mati si buta tu. Sian, dah lah buta, datang nak ambil semayang. Tuan-tuan, kalau kita tengok subhanallah, kita tak faham isu ni, betul tak?
Dalam isu ni tuan-tuan, kalau nak ikut siapa yang punca jadi macam ni, punca dia budak tu lah. Betul tak? Budak yang pergi ambil duit tu. Tapi rupanya ada rahsia di sebalik dia. Apa rahsia dia? Budak tu anak yatim piatu. Dan bapak dia, bapak budak tu yang dah mati tu, pernah bekerja dengan saudagar tu. Saudagar tu yang tinggal duit tu kan. Bapak budak tu pernah bekerja dengan saudagar tu. Dan saudagar tu pernah tak bayar gaji pada bapak budak ni sebanyak duit yang ada dalam uncang tu. Tuan-tuan faham tu? Gaji yang tak dibayar kepada bapak budak tu. Dan budak tu ambil. Dan kita tahu bila budak ambil tuan-tuan, budak tak ada dosa tuan-tuan. Nah, dia tak ada dosa. Jangan silap, budak tidak ada dosa. Kemudian tuan-tuan, macam mana pula si buta tadi tu? Tak tahu apa kena bunuh. Si buta itulah dulu yang bunuh bapak budak tu. Habis tu kesian dia kena bunuh. Dia kena bunuh, hilanglah dosa dia. Betul tak tuan-tuan? Bila bunuh, bunuh balas. Bila dah bunuh balas, hilanglah dosa dia. Dia mati dalam keadaan tidak ada dosa. Faham tuan-tuan? Tapi nak ceritanya tuan-tuan, kadang-kadang dunia kita tak faham. Saya nak bagi tuan-tuan, jangan kita hukum zahir yang kita nampak. Jangan tuan-tuan. Kita tak tahu di sebaliknya. Boleh nak? Tapi ingat, alam ni adil. Tapi kenapa kita tengok pemimpin-pemimpin yang zalim? Allah Ta'ala sebut, fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kita sangka tengok pemimpin yang zalim ni hidup senang. Allah Ta'ala lalai daripada mereka. Innama yuakhiruhum liyaumin tasqasu fihi al-absar. Allah Ta'ala tangguhkan azab tu sampai pada hari yang mereka tengok azab, terbeliak mata. Ini pemimpin yang jahat, Allah tangguhkan azab di akhirat. Baik. Sebab tu tuan-tuan, saya ingat pada tuan-tuan, kita kerja kita perjuangkan Islam, sampaikan kebenaran. Itu saja kerja kita tuan-tuan. Tugas kita menyampaikan ni cukup penting tuan-tuan. Hatta teguran pada saya ustaz dan ustaz-ustaz lain. Kenapa saya sebut tuan-tuan? Sebab ada setengah ustaz ni, dia kadang-kadang dalam dia berdakwah dia semangat. Kalau kuliah ni memang ketuk meja tuan-tuan. Muntah. Lepas tu apa lagi tuan-tuan? Dia ni bila apa? Kita sembahyang jarak kan, sembahyang jarak. Habislah Islam, hancurlah Islam. Dajjal, habis semua dajjal tuan-tuan. Semua didajjalkan tuan-tuan. Kita sembahyang jarak ni habislah, kiamat dah kita ni. Tuan-tuan, jangan kita sibuk benda yang bukan kerja kita. Hatta Allah tegur Nabi Muhammad SAW ni penting tuan-tuan. Sebab saya jumpa banyak ustaz yang mengaji eskatologi ni. Tahu tak eskatologi? Eskatologi ni bukan dalam orang Islam je. Semua kitab dia. Kalau tuan-tuan pernah tengok cerita The Lord of the Ring. Pernah tengok Lord of the Ring? Pernah tengok tak pernah? Pernah kan? Tuan-tuan, tu cerita yang tuan-tuan tengok orang jahat tu, Yajuj Majuj tu. Kan bila mereka mati, nampak ada burung mai kan? Tengok, tuan-tuan tengok ke tak tengok Lord of the Ring ni? Abang Helmi tengok tak? Abang Helmi tak tengok. Tak apalah tuan-tuan, tapi nak ceritanya tuan-tuan Lord of the Ring tu, yang banyak-banyak tu Yajuj Majuj, kan mereka mati, lepas tu mai burung ambil mayat mereka. Itu sebut dalam hadis jelas. Dalam hadis sahih sebut. Itulah eskatologi, yakni peristiwa yang berlaku pada akhir zaman. Bagaimana? Ni pada ustaz-ustaz yang minat mengaji bab Dajjal, Yajuj Majuj apa semua ni. Ingat, kerja kita menyampaikan hadis Nabi. Jelas. Bukan kita penentu. Seolah-olah habislah. Semua pakai habis. Habislah Islam. Habislah. Semua pakai habis. Nanti dulu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla tegur Nabi SAW. Pertama, Allah Ta'ala pesan pada Nabi dan semua Nabi lah. Kata Nabi SAW, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ. Tidak ada kewajipan bagi Rasul kecuali menyampaikan. Betul tak? Itulah kewajipan bagi Rasul, menyampaikan. Nabi pernah tengok ada Rasul yang dia berdakwah, yang beriman 10 orang, tak sampai 10. Ada yang 2-3 orang. Ada Rasul dia berdakwah, langsung orang tak beriman. Tapi tuan-tuan, Islam mati ke tak mati? Sampai hari ini Islam ada tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi Nuh alaihi salam, dia berdakwah kan 950 tahun, yang beriman 82. 950 tahun yang beriman 82. Adakah Islam mati? No. Pasal Islam nanti kita sebut ni kat bawah tu, inna dina indallahi Islam. Tengok kat bawah tuan-tuan, nombor 12.
Sesungguhnya agama yang benar diredai oleh Allah ialah Islam. Islam ni milik Allah, agama Allah. Allah jaga. Bukan kerja kita nak menentukan nasib Islam. Kerja kita amalkan Islam sampai ke Islam. Berjuang untuk Islam, selesai. Ni kadang-kadang kita dah pergi beyond, lebih-lebih tuan-tuan. Seolah kita menentu habislah Islam, habislah hancurlah Islam. Kenapa sebut macam tu? Islam takkan hancur. Kita yang tak amalkan Islam, kita yang tak fahamkan Islam ni yang akan menghancurkan Islam. Tuan-tuan, satu lagi. Pertama, ingat, tugas para ustaz kita semua menyampaikan sahaja. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla pernah tegur Nabi SAW. Yang ni Nabi bila berdakwah, orang kan tak terima. Jadi Nabi sedih sebab Nabi risau masuk neraka. Ni umat dia masuk neraka. Punya ramai 13 tahun berdakwah kan ramai tak beriman. Abu Talib tak beriman, Abu Jahal tak beriman, Abu Lahab tak beriman. Punya ramai tak beriman, menentang. Nabi sedih pasal orang tak beriman. Dan Nabi tahu, Nabi pernah tengok azab yang pedih. Nabi sangat-sangat sedih sebab kaum dia tak beriman. Baginda Nabi SAW. Tentu Allah Ta'ala tegur. Teguran ini tuju tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala tegur Rasulullah, kita pun sama kena beringat tuan-tuan. Apa teguran Allah? Kata Allah Azza wa Jal, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, adakah engkau ingin menghancurkan, membinasakan dirimu kerana kesedihan sebab mereka tak beriman? Allah Ta'ala tegur, jangan sedih, jangan kecewa, jangan sedih dan jangan kecewa, sehingga kecewa dan sedih itu membinasakan diri kita. Tentu sambungan ayat itu menarik. Kata Allah apa? In nasha' nunazzil alaihim ayatan minas sama' fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Kalaulah kami kehendaki, kami akan turunkan satu mukjizat daripada langit, seluruh tengkuk-tengkuk orang kafir sujud beriman. Kalau Allah Ta'ala nak semua beriman kat dunia ni, buka langit nampak neraka, beriman lebih. Kalau Allah Ta'ala nak tuan-tuan ni semua kat beriman, buka hijab, kita tengok di langit tidak ada ruang 4 jari, melainkan ada dahi para malaikat. Malaikat duduk bertasbih ke atas tu, bergema di langit. Buka saja hijab mata kita dan telinga, tengok malaikat beriman habis. Allah Ta'ala 24 jam tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala boleh jadikan semua beriman? Jadi kita ingat tuan-tuan, tapi dunia ni tempat kita diuji. Betul tak? Sama ada orang tu kafir ke orang Islam, semua diuji tuan-tuan. Hatta kita orang Islam tu, hatta saya para ustaz tuan-tuan, kita diuji. Para ustaz diuji dengan ilmu dia. Betul, diuji dengan ilmu, nak sampaikan ke tak sampaikan. Sama kita tuan-tuan, kita amalkan ilmu, kita orang Islam, kita diuji. Orang kafir juga diuji dengan kekufuran dia, sama ada dia dapat beriman ataupun tidak tuan-tuan. Jadi pendek kata tuan-tuan, dunia ni tempat kita darul ibtila, tempat kita diuji tuan-tuan. Jadi berpada-padalah tuan-tuan. Sebab saya tengok kadang-kadang ustaz yang mengaji bab skatologi ni tuan-tuan, kadang-kadang dia pergi beyond tuan-tuan. Beyond benda yang tak patut dia pergi dah tuan-tuan. Nanti dulu lah tuan-tuan. Dah tuan-tuan, waktu kejatuhan Baghdad tuan-tuan, lebih kurang dalam 800 tahun yang lepas. Ini peristiwa ni dahsyat. Ini peristiwa kejatuhan Islam yang paling dahsyat setakat ni lah tuan-tuan. Paling dahsyat bila Tatar tawan Baghdad, Daulah Abbasiyah di Iraq tuan-tuan, di Baghdad. Tatar serang, Tatar bekerjasama dengan Syiah tuan-tuan masa tu. Abdullah Al-Qami dengan Nasruddin At-Tusi. Syiah duduk dalam, melemahkan Islam, Tatar serang. Cerita dia panjang tuan-tuan, saya ringkas je. Tak bolehlah Tatar serang negara umat Islam di Baghdad. Tuan-tuan tahu dulu tuan-tuan, negara Islam ni dia satu tuan-tuan. Satu macam mana? Seluruh negara Islam ni di bawah satu pemerintahan. Sekarang ni tak ada tuan-tuan. Sebab British mai, penjajah mai, dia buat divide and conquer. Tuan-tuan tahu kan? Divide and conquer. Maksudnya dia main Malaysia, dia pisah-pisahkan. Okey, Malaysia, Indonesia. Brunei. Pasal apa? Supaya kita ni ada semangat Malaysia lebih daripada selamat Islam. Kita ada semangat Indonesia lebih daripada semangat Islam. Sebab tu kita tengok kadang-kadang kat YouTube, Facebook, orang Indon kutuk Malaysia. Ya tuan-tuan. Orang Brunei kutuk Malaysia. Pasal apa? Semangat negeri tu. Bila negara Arab pun sama. Qatar dengan Qatarnya, Jordan dengan Jordannya, Saudi dengan Saudi, semua ada semangat negeri, bukan semangat Islam.
Ini berjaya tuan-tuan. Pecah dan perintah, divide and conquer. Dan dia berjaya. Memang itu tujuan dia. Sebab dulu negara Islam bukan macam tu. Dulu negara Islam tuan-tuan, seluruh negara ni, seluruh kelompok ni di bawah satu pemimpin. Tuan-tuan bayangkan kalau sekarang ni tuan-tuan, kalaulah seluruh negara umat Islam, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Saudi, Qatar, semualah tuan-tuan, semua ni bergabung kekayaan bahagi sama rata. Semua ni bergabung kekuatan tentera, sama-sama mempertahankan daulah negara Islam. Semua ni bergabung kuasa politik, agak-agak kuat tuan-tuan. Paling kuat di dunia, nombor 1. Tapi kenapa tak jadi? Dia dah buat dah dulu. Bukan semangat Islam, semangat negara. Sebab tu jangan semangat negara lebih pada Islam tuan-tuan. Asabiah tuan-tuan. Sebab tu kita boleh tengok. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan. Nak endon kan sikit. Tuan-tuan tengok di YouTube. Dia kutuk saja Malaysia. Macam-macam dia kutuk. Malaysia lah, Malaysia dia kutuk. Malaysia balas balik kutuk balik endon. Nampak tak? Walaupun sama-sama Islam. Berjaya. Tuan-tuan tak apalah. Saya nak cerita tuan-tuan, dulu pusat negara Islam ni Daulah Abbasiyah. Negara Islam luas. Pusat dia di Baghdad. Pusat dia jatuh. Tatar tawan. Dah tawan tuan-tuan, bukan tawan saja. Bunuh 1.5 juta umat Islam. 1.5 juta umat Islam dibunuh dalam masa 2-3 hari. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? 1.5 juta tuan-tuan. Ni bukan dalam masa lama. Dalam beberapa hari. Dah bunuh buat apa? Potong kepala. Dah potong kepala, susun jadi gunung. Ni kepala orang Islam susun jadi gunung. 1.5 juta tuan-tuan. Sungai Tigris dengan Al-Furat jadi merah kerana darah. Dahsyat tuan-tuan. Dan di Baghdad tu ada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ni mengumpulkan karangan-karangan kitab ulama-ulama besar. Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Syafi'i, segala imam ni banyak kitab. Dalam kitab tu, Tatar buat apa kitab tu? Ni kitab ni betul. Allah, tuan-tuan, bukan besar ni, besar sebesar-besarnya. Tatar ambil buang dalam sungai. Sampai ada sungai jadi hitam. Tadi jadi merah, ni jadi hitam kerana dakwat. Hitam kerana dakwat. Sebab tu tuan-tuan, ada karangan kitab Imam Ghazali yang tak sampai pada kita. Ada karangan kitab Imam Syafi'i yang tak sampai pada kita. Kemungkinan tu tuan-tuan, yang Tatar buang tu tak ada cetakan lain. Tuan-tuan, sampai ada orang anggap. Bila tengok dahsyat lagu tu tuan-tuan. Dahsyat ni umat Islam dibunuh, buat kepala macam gunung, habis kitab dibuang. Ada orang anggap Tatar tu adalah Mongol. Mongol tu adalah Ya'juj Ma'juj. Ada orang anggap. Ada. Mongol tu Ya'juj Ma'juj. Pasal tengok dahsyat sangat. Tapi tuan-tuan, adakah Islam hancur tuan-tuan? No. Islam tak hancur. Bangkit umat Islam di mana? Tu di Spain, Spanyol. Daulah Umayyah. Jatuh daulah Spanyol tuan-tuan. Naik Turki Uthmaniyah tuan-tuan. Kalau Turki Uthmaniyah jatuh, naik lagi tuan-tuan. Pasal apa? Islam Allah Ta'ala punya tuan-tuan. Allah jaga Islam. Hatta dalam hadis sebut jelas tuan-tuan, Dajjal nanti keluar pun dia akan dibunuh oleh Nabi Isa. Ya'juj Ma'juj nanti keluar kan, dia akan mati tuan-tuan. Kita tak boleh lawan Ya'juj Ma'juj. Allah Ta'ala sebut tak ada orang boleh lawan. Tapi macam mana mati? Dengan doa. Nabi Isa bermunajat di Bukit Tursina kan. Yang selamat dengan Nabi Isa, ada hadis riwayat Imam Muslim, doa, datang ulat, mati semua. Mati penuh bumi mayat Ya'juj Ma'juj. Itu yang macam cerita Lord of the Ring tu. Lord of the Ring ambil dalam hadis ni. Bila penuh tuan-tuan busuk, maka Allah Ta'ala utuskan burung. Dalam hadis sebut, burung ni ambil mayat Ya'juj Ma'juj, dibuang. Hanya Allah Ta'ala saja tahu di mana burung tu buang. Bersih balik bumi ni. Tuan-tuan tengok, Allah jaga agama ni. Jadi kita sebagai seorang ustaz, tak perlulah kuliah khutbah bagi smackdown. Lah, ada ke Nabi kuliah smackdown tu? Tak perlu. Ya, soalan bagus. Ya'juj Ma'juj ni orang. Dan memang ada banyak pandangan. Ada yang kata Tatar, ada ulama sebut Tatar ni, tapi ni pandangan ni memang bukan dia lah tuan-tuan. Tatar ni Mongolia bukan ada apa tuan-tuan. Mongolia negara tak ada apa dah. Kalau kita bawa tentera Malaysia attack 24 jam boleh tawan dah. Takkanlah Tatar lembek macam tu. Pandangan ni memang jelas dah berlalu dan pandangan ni memang salah lah tuan-tuan. Ada juga sebahagian ulama tuan-tuan sebut Tatar ni adalah apa? Ni bukan ulama muktabar tuan-tuan. Ulama-ulama yang tuan-tuan pun tak kenal, ulama moden lah tuan-tuan. Ustaz-ustaz moden lah kita panggil. Nak panggil ulama pun tinggi sangat, ustaz-ustaz moden lah. Depa kata Ya'juj Ma'juj ni apa? Ya'juj Amerika, Ma'juj Rusia. Ada juga sebut. Takkan Rusia bukan Amerika kot. China nak letak mana? China lagi kuat bah. Kuasa ekonomi nombor 2 China.
Nah, ada sebut Ya'juj Ma'juj Rusia dengan ni. Kemudian benteng Ya'juj Ma'juj dah runtuh ke belum? Ada yang kata dah runtuh, ada yang kata tak. Tuan-tuan, kembali balik pada hadis. Ya'juj Ma'juj ni pertama dia keturunan Nabi Adam. Ya, dia manusia. Dia keturunan Nabi Adam. Di mana tembok dia? Orang bincang tuan-tuan. Saya ringkas ya tuan-tuan. Ada ulama kata dah pecah. Ada ulama sebut dah pecah. Tapi ni bukan ijma' tuan-tuan. Ada pandangan ulama kata pecah. Tapi bila kita baca dalam hadis belum. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab dalam hadis tu sebut tuan-tuan jelas tanda-tanda besar tuan-tuan. Nah, sampailah apa? Keluar Dajjal dibunuh oleh apa? Oleh Nabi Isa. Lepas tu baru keluar Ya'juj Ma'juj. Dalam hadis riwayat Imam Muslim jelas Ya'juj dan Ma'juj keluar setelah kematian Dajjal. Dan Ya'juj dan Ma'juj keluar ketika mana ketika Nabi Isa ada. Nabi Isa bawa umat Islam yang sempat ikut dia naik Bukit Tursina. Bukit Tursina ni tinggi tuan-tuan di Mesir. 5 jam. Kalau tuan-tuan kuat stamina 5 jam nak sampai atas. Jadi Bukit Tursina ni Allah Ta'ala hijab. Ya'juj Ma'juj tak nampak. Dan Ya'juj Ma'juj ni dia sangat resis. Tahu resis? Dia akan bunuh selain pada bangsa dia akan bunuh. Itu Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj bila dia keluar, dia bukan bunuh orang Islam. Dia bunuh semua orang tuan-tuan. Itu Ya'juj Ma'juj. Kita tak, tuan-tuan, macam tuan-tuan tengok cerita Lord of the Ring kan, sangat menakutkan kan. Kalau tuan-tuan pernah tengok lah waktu dia buka benteng kan, keluar dia punya apa. Tapi Ya'juj Ma'juj bukan lagu tu tuan-tuan. Ya'juj Ma'juj ni orang tuan-tuan. Dia orang, dia orang tuan-tuan. Dalam Quran sebut apa? Sampailah idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, ketika ni buka benteng Ya'juj Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun. Ya'juj Ma'juj akan turun daripada setiap tanah-tanah yang tinggi. Turun tuan-tuan, minum air tasik kering tuan-tuan, dan dia akan bunuh semua orang Islam ke, Hindu ke, Buddha ke. Kalau bukan Ya'juj Ma'juj, dia sembelih habis. Resis tuan-tuan. Boleh dikatakan tuan-tuan, kita tak tahu apa juta orang yang mati, mungkin bilion yang mati. Yang selamat ni yang dengan Nabi Isa tu ya tuan-tuan. Dia kumpulan ke seorang? Oh, dia ramai. Ramai seram-ramainya, sehingga kan ahli neraka ni paling ramai Ya'juj Ma'juj. Ahli neraka 999 ahli neraka Ya'juj Ma'juj seorang manusia. Ramai. Nanti nak sebut kat tuan-tuan ni. Dalam hadis Nabi sebut. Nisbah dia satu manusia kita lah. Kita ni, kita hak biasa ni tuan-tuan, yang bukan Ya'juj Ma'juj lah. Tak kira lah Islam ke bukan Islam ke, Hindu ke, orang putih ke. Satu kita ni yang bukan Ya'juj Ma'juj, depa 999. Ramai. Ramai sungguh. Ya'juj Ma'juj ni ramai. Jangan minum air tasik pun kering. Air tasik pun tak kering lagi. Macam mana berkata Ya'juj Ma'juj keluar lah? Tasik yang Nabi sebut tak kering lagi. Memanglah nak kering tapi tak kering lagi. Jadi tuan-tuan, Ya'juj Ma'juj keluar tuan-tuan, dia bunuh semua. Tuan-tuan nak menyuruh mana? Yang selamat yang dengan Nabi Isa, sempat dengan Nabi Isa naik Bukit Tursina. Yang lain umat Islam habis kena sembelih. Agak Ya'juj Ma'juj sampai dah kat surau tuan-tuan ni tuan-tuan. Tuan-tuan duduk mana? Duduk atas siling ni. Dia tahu. Kenapa saya kata dia tahu? Sebab Ya'juj Ma'juj lepas dia bunuh semua penduduk dunia ni, kecuali yang dia tak nampak, iaitu Nabi Isa dengan yang sempat, orang Islam sempat Nabi Isa di Bukit Tursina, Allah Ta'ala hijab. Dia pun tak nampak. Nabi Isa nampak dia pun tak nampak. Tuan-tuan bayangkan, Nabi Isa ni kuat, boleh bunuh Dajjal, tapi Allah Ta'ala beritahu Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj la yadan li ahadin liqitalihim. Ya'juj Ma'juj siapa untuk lawan dia. Jadi mana-mana pandangan kata Ya'juj Ma'juj dah keluar alam ni lah tu, bercanggah dengan hadis tuan-tuan. Canggah dengan hadis yang jelas yang menjadi pegangan kita. Ya'juj Ma'juj tak keluar lagi. Nabi Isa yang akan berhadapan dengan dia. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tak mana ni? Ya'juj Ma'juj Allah Ta'ala jaga juga tuan-tuan. Hatta Ya'juj Ma'juj pun Allah Ta'ala jaga agama dia. Jadi kita ingat tugas kita menyampaikan Islam. Baik, kita tengok seterusnya. Sesungguhnya agama yang benar diridai di sisi Allah ialah Islam. Jadi tuan-tuan, agama Nabi Adam Islam, agama Nabi Nuh Islam, agama semua nabi adalah Islam. Innad din indallahi Islam. Jangan silap ada orang dianggap agama Nabi Musa Yahudi, agama Nabi Isa Nasrani. Tak ada tuan-tuan. Itu tak ada, memang tak ada. Orang keliru tuan-tuan. Agama semua nabi adalah agama Islam. Ni sebut jelas. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Banyak tuan-tuan ayat disebut fala tamutanna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan kamu dalam Islam. Baik. Wasammakum muslimin. Allah Taala namakan kita sebagai muslim, orang Islam. Baik tuan-tuan, kita tengok yang ke-13. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir.
Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Nampak? Kuasa pemerintahan berada di mana? Dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ingat tu. Saya pun tuan-tuan, kita ingat kuasa pemerintahan ada pada Allah. Sehingga kan kita tuan-tuan, bila kita tengok ada pemimpin yang zalim berkuasa, janganlah kita kecewa, frust. No. Hakikat kuasa pemerintahan ni milik Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, nanti saya baca ayat ni habis dulu. Engkaulah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada siapa yang engkau kehendaki. Firaun berkuasa dengan kehendak Allah. Apa? Ariel Sharon berkuasa dengan kehendak Allah. Benjamin Netanyahu di Israel, dia berkuasa. Allah Ta'ala yang beri pada dia. Hatta negara kita sekarang ni apa? Datuk Ismail Sabri kan? Allah yang beri pada dia. Sebelum tu Muhyiddin Yassin, Allah yang beri pada dia. Sebelum tu lagi Mahathir, Allah yang berikan pada dia. Sebelum tu lagi The boss. Tadi tak panggil bos tu tuan-tuan. Saya tak tahu lah tuan-tuan. Nak panggil bosku ke tak panggil lah. Tuan-tuan, dulu bosku Najib. Tuan-tuan, dulu waktu Trump nak naik di Amerika, orang semua pakai takut. Sebab Trump nampak polisi dia memang iktiraf Israel. Orang tak mau Trump naik. Tiba-tiba Trump naik. Sebab polisi dia jelas, dia nak iktiraf Israel. Dia betul, lepas Trump naik, dia memang telah mengubah kedutaan Amerika di Jerusalem. Apa jadinya tuan-tuan? Bila dia letak kedutaan Amerika di Jerusalem, Trump telah mengiktiraf Jerusalem milik siapa? Milik Israel. Sedangkan negara lain tak buat lagu tu. Kedutaan Amerika di Israel di Jerusalem. Dia dah buat kerja tu tuan-tuan. Orang tak mau, tapi Trump naik, ingat Allah Ta'ala yang bagi. Hatta ni nak PRU 15 ni tuan-tuan, kita tak tahu apa nak jadi tuan-tuan kan. Katakanlah naik kerajaan apa pun tuan-tuan, saya pun tak tahu. Ingat Allah Ta'ala yang beri. Jangan frust tuan-tuan. Sebab kadang-kadang bila kita tengok peliharaan, kalau kita frust tuan-tuan kan. No tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Saya habiskan dulu tuan-tuan, dipanjang pula nanti. Jadi Allah memberikan pemerintahan pada siapa yang ia kehendaki. Hatta Firaun dan Namrud dan sebagainya, Allah yang beri. Dan engkau lah mencabut kuasa pemerintahan dari siapa yang engkau kehendaki. Allah juga cabut tuan-tuan. Kuat lagu mana pun, nanti kita huraikan tuan-tuan. Engkau jugalah yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan engkau lah jua yang menghina siapa yang engkau kehendaki. Dalam kekuasaan engkau lah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap suatu tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala bagi kuasa pada Trump? Kenapa Allah Ta'ala bagi kuasa kepada Netanyahu? Kenapa Allah Ta'ala bagi kuasa pada Namrud, Firaun? Tuan-tuan, semua ada hikmah di sebalik dia. Yang pertama tuan-tuan, dalam Quran sebut, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Sebegitulah kami akan jadikan sebahagian orang zalim menjadi pemimpin bagi orang yang zalim sebagai balasan di atas kelakuan mereka. Ingat tuan-tuan, kalaulah rakyat satu tempat tu jahat, Allah Ta'ala akan lantik pemimpin yang jahat sebagai hukuman ke atas mereka. Itu hukuman Allah tuan-tuan. Kalau datang dapat pemimpin yang jahat, makna dia penduduk setempat tu tak taat pada Allah. Banyak yang tak semayang, banyak yang tak main masjid, banyak yang tak melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Kalaulah penduduk satu negeri itu kebanyakannya menipu tuan-tuan, dia akan dapat pemimpin penipu tuan-tuan. Kalau penduduk satu negeri itu tuan-tuan tak semayang tuan-tuan, dia akan dapat pemimpin yang tak semayang. Quran sebut jelas. Bila satu tempat penduduk itu zalim tuan-tuan, Allah Ta'ala akan lantik pemimpin yang zalim, hukuman ke atas mereka. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok nasib Malaysia ni tuan-tuan. Contohnya kita duduk Malaysia lah. Kadang-kadang kita kena renung juga tuan-tuan. Agak-agak ramai mana orang Islam yang tak semayang tuan-tuan? Ramai tuan-tuan? Ramai tak semayang. Ramai ada orang Islam yang pergi kelab malam tuan-tuan. Ramai ada umat Islam yang buat maksiat tuan-tuan. Ramai. Ada umat Islam yang pergi tikam ekor tuan-tuan. Ada umat Islam yang rasuah tuan-tuan. Ada tuan-tuan. Kalau kita tengoklah nasib umat Islam yang macam ni tuan-tuan, macam mana kita nak dapat kemenangan daripada Allah tuan-tuan? Kalau macam inilah tuan-tuan kita punya keadaan tuan-tuan. Sehingga kan saya bagi contoh tuan-tuan. Ni tapi tuan-tuan, usaha kita saya dah sebut kat tuan-tuan dah. Menang kalah ni bukan kerja kita. Kerja kita berjuang. Betul tak? Tapi nak cerita menang kalah tuan-tuan, kita renung-renung lah tuan-tuan. Satu cerita tuan-tuan. Pernah Nabi SAW kalah dalam satu peperangan. Kerana satu sebab. Satu sebab yang sangat remeh.
Rasulullah dengan para sahabat kalah. Perang apa tuan-tuan? Uhud. Satu Uhud tak apa tuan-tuan. Ni ada satu lagi. Uhud tu kira besar jugalah. Uhud tu sebenarnya bukanlah salah yang pemanah tu. Sebab yang pemanah tu Rasulullah kata jangan turun kan, jangan turun. Tapi bila Khalid Walid lari, tinggal apa? Harta. Sebahagian sahabat sangka peperangan dah tamat. Boleh lah. Peperangan dah tamat. Dah tamat. Rasulullah kata duduk di atas ni selagi mana apa? Selagi mana perang. Jadi sekarang perang dah tamat. Jadi turun lah. Tapi yang lain kata tak. Rasulullah kata jangan turun lah. Jadi mereka tinggal 12 orang kat atas tu. Khalid Walid tengok dia berturun, dia pusing, dia naik ke atas. Bunuh yang berbaki atas tu. Tapi bukan cerita tu tuan-tuan. Itu strategi. Ini peperangan yang sangat-sangat ketika tuan-tuan. Perang ni umat Islam ramai. Ada 10,000 tuan-tuan. Umat Islam ada 10,000. Musuh tak silap saya tak sampai 3,000. Umat Islam ada 10,000. Musuh tak sampai 3,000. Bila perang, habis lari, habis berceretek. Tinggal Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abbas. Tinggal sikit je dengan Rasulullah SAW. Yang lain sahabat habis jadi kucing kecil. Perang apa tuan-tuan? Kan tuan-tuan ingat-ingatlah. Perang Hunain. Tuan-tuan sebab apa kalah? Sebabnya remeh ya tuan-tuan. Allah Ta'ala tak bagi kemenangan. Bukan. Ceritanya waktu perang Hunain ni Allah Ta'ala sebut dalam surah apa? Al-Anfal kan? Surah Taubah ke surah Al-Anfal. Kita ada lagi 2 minit tuan-tuan. Kita berhenti awal lah tuan-tuan. Kita nak tahlil tuan-tuan. Baik. Macam mana bos? Makanan siap kau no? Baik. Jadi tuan-tuan, kata Allah Azza wa Jal, walaqad nasarakumullahu badri wa antum adillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi pertolongan kepada kamu di medan Badar, sedangkan kamu dalam keadaan lemah. Itulah di Badar kan. Kelengkapan tak cukupnya, dengan tunggangan tak cukupnya, makanan tak cukupnya, dengan ada 313-nya, lawan dengan 1,000-nya tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala tolong dan menang. Wa yawma Hunain. Tapi ingat pada hari peperangan Hunain. Iz a'jabatkum kathratukum, ketika mana kamu rasa kamu boleh menang kerana kamu ramai. Bukan kerana Allah, pasal apa? Pasal ramai. Rasa tu je. Pasal rasa boleh menang pasal kita ramai. Yalah, kita 10,000 biasanya sikit pun menang, ni kita ramai celah gigi ya. Nampak? Dia dah mula rasa lagu tu. Ketika mana hari Hunain kamu hampa rasa hampa boleh menang pasal ramai. Falam tughni ankum syai'a, tak boleh menang pun. Tidak banyaknya hampa tak boleh tolong hampa pun. Wadaqat alaikumul ardu bima rahbat. Bumi yang luas terasa sempit. Bila musuh dia sampai di situ, musuh seram mengejut. Bani Saqif ni seram mengejut. Dia pemain daripada bukit-bukit, dia seram mengejut. Bila mengejut dia banyak arah. Jadi apa? Ketika ni orang Islam jadi apa? Jadi terkejut. Dia terkejut dan tak tahu ke mana. Jadi apa, kucar-kacir. Maka ada yang ramai yang lari tuan-tuan. Lari ni bukan lari terus tuan-tuan. Lari untuk berlindung tuan-tuan. Dia berlari untuk berlindung, kemudian serang balik boleh. Baik. Jadi tuan-tuan lari tuan-tuan. Jadi kucar-kacir sebab serangan tu daripada banyak arah. Jadi tuan-tuan apa? Pasal rasa dalam hati ya tuan-tuan. Bukan bergantung pada Allah, bergantung pada bilangan. Allah Ta'ala tak bagi kemenangan. Sekarang ni tuan-tuan di Malaysia, bahkan di seluruh dunia umat Islam, jangan kata rasa ya tuan-tuan, yang tak semayang pun ramai. Yang tak semayang pun ramai, yang rasuah pun ramai, yang bertanding nak jawatan pun ramai. Betul tak? Nampak tak tuan-tuan? Jadi bagaimanalah kita nak harapkan kemenangan tuan-tuan? Sebab tu tuan-tuan, antara benda yang kita perlu perbaiki tuan-tuan, dakwah kena jalan. Betul tak? Dakwah kena jalan. Kena nasihat pada masyarakat, semayang, dekatkan diri dengan agama. Dalam masa yang sama kita berjuang di medan politik tuan-tuan. Jangan tinggal politik pula. Berjuang di medan politik sekadar mana yang termampu. Jadi tuan-tuan, saya bagi tahu tuan-tuan, janganlah tuan-tuan rasa sedih, ataupun saya lah tuan-tuan, kita rasa pening, celaru apa yang kita tengok berlaku di atas. Betul tak tuan-tuan? Kita tengok pun kita pun tak tahu macam manalah yang jadi ke atas ni tuan-tuan. Saat lagu ni tuan-tuan. Ala kulli hal tuan-tuan, kita bersama dengan orang yang kita nampak dia berilmu, orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah, ataupun kita sebut orang-orang yang jemaah yang banyak ulama tuan-tuan. Kekalkan diri kita
dengan medan politik yang banyak para ulama dalam dia. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Okey tuan, habis. Akan datang yang ke-14. Tulijul laila fin nahar. Saya ingatkan nak hurai sampai subhanallah tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan ada soalan tuan-tuan? Tak ada. Keduri ya. Yang ni lah, yang ni tukang masak air tu bang. Ni tukang masak. Mudah-mudahan dapatlah kita rasa kambing kurma kat sini. Baik tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana ba'di tafarraqan ma'suma, wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahruma wa la matruda, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.